Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Pertamanya, terima kasih kepada pihak Perpustakaan UTM kerana mengambil masa untuk saya berkongsi. Jadi saya harapkan perkongsian ini akan memberi manfaat kepada, insya-Allah, sama ada pelajar UTM, staf UTM ataupun siapalah yang berminat untuk mengetahui tentang pengurusan universiti. Sedikit tentang latar belakang saya. Saya ni orang Perak, isteri orang Melaka, dilahirkan di Perak, kampungnya kampung Temeluk, tapi orang tak kenal tu. Kalau dalam map mungkin tak ada. Tapi bandar paling dekat Taiping lah. Dilahirkan pada tahun 1962 dan seterusnya bersekolah di situ sehinggalah berpindah sikit lah, ada pindah ke beberapa tempat mengikut ayah saya yang ketika itu bekerja di Jabatan Hutan. Sehinggalah sekolah menengah saya di Perak juga, iaitu di Pangkalan Hulu, sebelum saya meneruskan pengajian di Technical Institute Pulau Pinang dan seterusnya ke UTM. Kita sebenarnya, saya rasa, usaha. Semua orang saya rasa ada diberi mungkin secara semula jadi ada keupayaan dia masing-masing, kecenderungannya masing-masing. Tapi saya rasa kita, kalau kita tambah ataupun kita orang kata apa, ada kemahuan, ada kedorongan. Dan saya, untuk maklumat, ayah saya, ini arwah, sangat-sangat memberi dorongan kepada kami dalam pembelajaran. Kalau kita tengok orang tua kita, kita faham bahawa mereka, dia bukan garang, ayah saya tak garang, mak saya pun tak garang. Tapi mereka nampak bahawa mereka sangat bersungguh-sungguh. Dan salah satu daripada, saya rasa dia nak bagi kami sungguh-sungguh ni, apabila dia banyak bercerita tentang kesusahan mereka, ayah saya terutamanya, ketika kecil, duduk dengan mak tirinya, susah, banyak, dan berhenti terpaksa sekolah pun tak habis, tak sampai selesai. Jadi ini sebenarnya memberikan kita kesedaran, dan saya rasa itu saja kemungkinan antara punca ataupun cara untuk kita berjaya. Selain dari, kalau orang yang dilahirkan kadang nampak cerdik dan sebagainya pun, tapi kalau tak ada usaha, saya rasa dia pun suka nak berjaya. Sebab apa saya jumpa Datuk Azrain? Datuk Azrain ni kami anggap sebagai sifu kami sejak kami di fakulti lah. Jadi dia pernah jadi dekan, dia pernah jadi TNC pembangunan di zaman Tan Sri Zaharuddin lagi. Jadi kami anggap sebagai sifu dan orang yang saya boleh bersembang lah. Jadi sebab tu saya jumpa Datuk Azrain, bukan makna saya menidakkan yang lain. Itu sebagai permulaan untuk saya menggerakkan tugas sebagai NC UTM. Terus itu, selepas itu, kita tahu bahawa, sebab saya seperti tadi kan, saya berada bersama pengurusan UTM daripada awal lagi Datuk Zaini menjadi NC. Sebab dia lantik saya sebagai pernah kerja, jadi saya duduk dalam jawatan pengurusan. Jadi terlibat secara langsung lah dalam perancangan universiti, walaupun saya fokus pada portfolio saya lah. Jadi sebab tu saya kata tadi bahawa tak terasing kalau kata saya di luar masuk, itu mungkin menjadi masalah. Jadi selepas itu, strategi saya berbincang dengan kawan-kawan, kita dah ada satu plan yang baik, iaitu Plan Global UTM 2012-2020. Semua dah tertulis secara terperinci. Jadi saya kata masa tu, sebab saya perlu gerakkan segera kan, universiti tak boleh berhenti ni. Saya perlu gerakkan segera. Jadi apa yang kita gerakkan ketika itu ialah, kita kata kita meneruskan perancangan yang telah sama-sama kita ada daripada 2012 ke 2020, tapi kita cuba menyedari bahawa banyak perancangan ini sebenarnya perlu dilihat secara berterusan. Jadi sebenarnya dalam bab strategi ni, buku teks mungkin sebutlah
jangka panjang, jangka pendek, bila ada strategi gitu. Sebenarnya in reality tak semestinya macam tu. Sebab jadi bila saya dah habis term saya ni, saya kalau siapa yang tanya saya, strategi almost daily business. Almost daily, especially sekarang. Strategi, walaupun dia mungkin bukan strategi besar, tapi strategi yang kecil-kecil ni almost daily. Dan strategi ni sebenarnya on paper, yang pentingnya ialah melaksanakan strategi. Itu adalah almost, sebab tu saya sebut tadi, saya ada mesyuarat mingguan dengan my inner circle untuk pastikan execution. Jadi benda macam ni kalau bertengok textbook orang risau, strategi ni mesti ambil consultant, strategi mesti tak semestinya macam itu. Jadi masa tu kita punya approach supaya kita nak buang masa, kita nak cepat. Jadi kita kata okey, 2012-2020 kita dah ada dengan orang kata apa, strategi juga, iaitu kita akan membuat kajian semula, membuat orang kata apa, revisit ataupun kita membuat pengubahsuaian kepada strategi-strategi ini sebenarnya dalam masa sama kita bergerak. Jadi sebab itu kalau siapa perasan, mungkin warga UTM perasan, bila saya mendokumentkan buku pada tahun 2014, dalam masa beberapa bulan tu sebenarnya buku ni ditulis oleh satu tim lah, bukan saya seorang. Jadi dokumen saya ataupun buku tu sendiri bertajuk kita nak engage, kita nak bersama-sama, kita nak memperkuatkan DNA UTM. Sebab apa? Bagi saya bersatu strategi dah okey, yang penting execution. Jadi execution ni banyak bergantung kepada kita, kepada staf warga UTM. Jadi warga UTM, saya rasa masa tu yang paling penting ialah saya perlu mendapat kepercayaan. Kan? Bukan sahaja daripada pengurusan, malah daripada warga UTM. Jadi kepercayaan untuk universiti bergerak ke depan. Kalau tidak nanti orang akan rasa, boleh ke kan kita bergerak. Jadi wallahualam, saya tak tahu sama ada strategi saya betul atau tidak. Kita fokus kepada yang strategi sedia ada dengan membuat penyesuaian. Dalam masa yang sama kita memperkukuhkan DNA UTM. Sebab apa? Universiti ni sehingga hari ini adalah satu organisasi yang sangat pantas bergerak, sangat dinamik, dan dia boleh meletihkan, memenatkan. Dan kita tahu bahawa staf akademik mempunyai beban tugas yang sangat berat. Dan saya bercakap dengan menteri baru-baru ini, KPI akademik staf di Malaysia adalah KPI antarabangsa. Kita perlu bergerak dengan ranking, kita perlu bergerak dalam citation. Jadi KPI kita international. Dan bayangkan organisasi yang punya KPI begini perlu bergerak pantas, dan mereka kena ada kekuatan. Jadi saya cuba bina kekuatan tu. Lepas tu saya balik kepada visi misi kita, kerana Tuhan untuk manusia itu sangat kuat. Dan kita balik kepada sejarah UTM. Sejarah UTM ialah satu institusi yang ditubuhkan oleh rakyat, oleh kerajaan dengan mandat rakyat untuk menghasilkan tenaga-tenaga profesional. Ini kena diperingatkan. Kalau tidak kita habis tenaga ni. Kalau kita hanya memikirkan aku kat UTM ni hanya 8/5, apa UTM boleh bagi kat aku sakit, tak ada. Kita sepatutnya tak ada begitu. Dan alhamdulillah lah, mana UTM ni kita tengok bahawa ramai yang memahami bahawa sebenarnya kita boleh kaitkan juga tugasan kita ni sebagai amanah yang perlu kita laksanakan dengan baik. Sebab tu kalau ingat lagi, antara perkataan awal yang saya pakai ialah amanah. Yang kedua saya guna perkataan ihsan. Ihsan ni bagi saya masa tu kecemerlangan, yang kita ambil makna hadis kan, yang melakukan secara yang terbaik. Kemudian kita gunakan integriti. Integriti ni bukan lagi bermaksud bahawa kita bukan rasuah ataupun kita ambil rasuah. No. Integriti berkaitan dengan jati diri kita, kejelasan arah tuju kita, melaksanakan amanah yang secara yang paling baik yang mampu kita lakukan. So it's not about rasuah. Integrity about efficiency, about orang kata apa, how efficient kita boleh deliver, how fast kita boleh deliver dengan memenuhi tuntutan-tuntutan tugas kita di UTM. Kita bertugas di UTM ni melaksanakan amanah yang besar, mandat rakyat,
Dan kita tahu bahawa pendidikan ni adalah survival kepada negara. Jadi ini antara yang saya sebut selalu, walaupun mungkin saya bukanlah seorang Naib Chancellor yang mungkin ni kemampuan yang tinggi, tapi saya yakin dengan strategi yang telah diatur dengan rakan-rakan yang ada di bersama saya dan dengan disiplin kita bersama, jelas bahawa visi dan misi kita, itu yang saya rasa kekuatan yang telah kita bina. Sebab mungkin saya belajar di UTM, kemudian sambung bekerja di UTM. UTM ni pada kita daripada dalam mungkin kita tak nampak lah, tapi pada orang luar dia nampak. Satu daripada pelajar kita lah, mereka akan kata ini orang UTM. UTM ni ada, kalau dulu ciri-ciri dia agak warak lah kalau keluar dari UTM ni. Staff kita pula, sebab ramai staff kita ni join UTM. Kalau kami dalam zaman dulu kita bersama dengan Pensihat NUD, kita tahu bahawa UTM ni mempunyai visi dan misi yang sangat jelas. Fokus kita kepada tenaga profesional. Budak-budak tu jadi NC, satu institusi. Kalau gagal institusi ni, orang sebut tak apa lagi kan. Besok kita berdepan dengan Allah SWT. Saya secara peribadi bila menjadi NC, melihat bahawa Falsafah, kemudian kita ada visi misi, ini antara mungkin kekuatan dan keunikan UTM. Kita berbalik kepada, sebab kita ialah masa UTM ni mungkin inilah ketika itu ataupun sekarang pun memang orang kata apa, dasar kepada negara Islam. Kita balik kepada agama kita, walaupun kita tidak menolak agama lain, orang lain kan, untuk bersama-sama di UTM. Ini bila dia nampak dia punya tu, kalau kita faham betul-betul falsafah ni, kalau kita faham betul-betul visi ni, sebenarnya ini adalah antara yang boleh menggerakkan kita. Contoh, saya pernah pergi satu kursus leadership, dan dia kata apa, leadership ni dia panggil value based leadership. Ini value lah ni. Ini value, kita ada tujuan. Bila kita berada di UTM, kita menuju kepada arah tujuan tersebut. Jadi arah tujuan tu dah terpahat dalam falsafah, visi dan misi. Apa lagi yang kita nak kalau apabila diletakkan kepada kita, misi kita, visi kita ialah kesejahteraan sejagat, apa nak lagi? Malah kita orang Islam kan, memang Allah pun ada sebut, maknanya Nabi turun pun adalah untuk kesejahteraan sejagat, menjadi rahmat kepada seluruh alam. Kita ambil yang tu. So kita menjadi rahmat kepada seluruh alam melalui pendidikan tinggi. Jadi pada saya, kalau betul kita cernakan falsafah ini, visi ini, dan betul kita tanamkan kepada semua orang di UTM, dan kalau betul semua kita hayati semua ini, itu akan insya-Allah dan timbullah keikhlasan. Akan timbullah orang kata apa, semua keperluan-keperluan untuk kita gerakkan universiti. Jadi bagi saya, kita ni bertuah lah bila orang yang the founder, kita punya pengasas kepada universiti ni mempunyai satu falsafah yang sangat holistik, yang saya rasa tak ada yang lebih baik yang boleh kita buat. Jadi itu kekuatan kita lah, insyaAllah. Of course lah kan, mestilah kita nak UTM menjadi lebih baik, lebih cemerlang, mungkin menjadi melonjak lagi dari segi reputasinya di peringkat dunia. Lebih ramai industri datang bekerjasama, banyak lagi kita nak contribute kepada masyarakat, dan masyarakat, student kita dapat student-student yang terbaik daripada lokal dan juga mungkin daripada international. Dan UTM kita bayangkan menjadi satu institusi yang menjadi lifelong learning yang berterusan. Kita boleh bantu masyarakat melalui knowledge dan pemikiran-pemikiran yang perlu diubah, yang berterusan. Tidak kata orang datang universiti ni habis cabut kan, kita tak nak. Kita nak alumni yang lebih banyak participate dalam program kita, menyumbang kepada UTM dalam apa-apa bentuk lah.